Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kelas sains pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk magnet. Apakah penggunaan magnet dalam kehidupan seharian? Mari kita lihat. Magnet ada digunakan pada bekas pensel, pada pemutar skru. Pada pemutar skru, magnet digunakan supaya skru tidak terjatuh semasa proses pemasangan dilakukan. Ini penggunaan magnet pada tanda nama. Antara cara lain yang digunakan pada tanda nama sebelum ini ialah menggunakan pin. Tapi kalau menggunakan pin, untuk penggunaan pin pada jangka masa yang lama, berulang-ulang kali kita pasang pin tu pada tudung ataupun baju, boleh menyebabkan kerosakan fabrik pada tudung tu. Boleh menyebabkan tudung tu boleh ada lubang. Tapi kalau kita gunakan magnet, dia menyelamatkan tudung tu daripada rosak ataupun berlubang. Itu kelebihan penggunaan magnet dalam tanda nama. Seterusnya, kita ada juga gunakan magnet pada peti sejuk sebagai hiasan. Selalunya kalau kita pergi travel ataupun pergi jalan-jalan, kita ada jumpa orang jual cendera hati yang dalam bentuk fridge magnet tu. Jadi kita boleh letak pada peti sejuk kita sebagai hiasan. Kemudian ada juga digunakan magnet dalam permainan. Ini contoh permainan yang menggunakan magnet. Kemudian ada juga penggunaan magnet dalam permainan chess. Kalau kamu pernah tengok, kalau papan chess yang menggunakan magnet ni, kita boleh pusing-pusing dia, tapi buah chess tu tak jatuh. Buah catur tu dia tak jatuh sebab lekat pada magnet. Okey, ini ialah contoh penggunaan magnet dalam kehidupan seharian kita. Tapi sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain yang kamu boleh lihat di sekeliling kamu yang menggunakan konsep magnet. Seterusnya, mari kita kenali pelbagai bentuk magnet. Okey, sebenarnya magnet ni ada banyak bentuk. Jadi, hari ini kita nak belajar apakah nama bentuk bagi setiap jenis-jenis magnet ni. Okey, yang pertama, ini namanya magnet bar. Kalau kamu lihat, magnet bar ni bentuknya panjang dan mempunyai segi. Ada bucu dekat situ. Jadi kalau kamu jumpa magnet yang berbentuk macam ni, panjang, ada bucu, maksudnya nama magnet itu ialah magnet bar. Magnet yang kedua ialah magnet butang. Okey, namanya pun magnet butang. Jadi bentuk dia sama macam bentuk butang. Bentuk bulat dan lepeh. Okey, ini namanya magnet butang. Kemudian kita ada magnet U. Okey, seperti juga namanya, magnet U, bentuk magnet ni pun berbentuk seperti huruf U. Seterusnya, magnet yang seterusnya yang kita akan pelajari ialah magnet silinder. Ini magnet berbentuk silinder. Bentuknya bulat tapi panjang. Sebab tu kita panggil dia bentuk silinder. Bentuk dia ataupun kamu boleh juga nampak bentuk yang sama macam ni ialah pensel kamu. Pensel kamu pun berbentuk silinder juga. Bulat dan panjang. Okey, kalau nampak magnet yang bentuk sama macam pensel tu, tu namanya magnet silinder. Jangan keliru antara magnet silinder dengan magnet bar. Sebab magnet bar dia ada bucu. Dia ada bucu yang tajam dekat hujung dia. Dekat S tu, dekat N tu dia ada bucu yang tajam. Tapi kalau dekat magnet silinder ni, tak ada. Sebab dia hujung dia bulat. Kat hujung atas dia pun bulat juga. Okey, seterusnya kita ada magnet ladam. Magnet ladam berbentuk seperti U. Seperti je, sama je macam U. Cuma berbezanya ialah pada hujung dia, bahagian hujung ni, dia bentuk dia ke dalam sikit. Dia melengkung ke dalam. Kalau macam U tu, dia lurus je. N dengan S tu lurus je. Tapi kalau magnet ladam, N dengan S dia masuk ke dalam sikit. Seterusnya, kita lihat pula magnet cincin. Ini ialah magnet cincin. Magnet cincin ni bentuknya bulat. Cuma
dia ada lubang dekat dalam. Perbezaan antara magnet butang dengan magnet cincin. Magnet cincin ni dia ada lubang kat dalam macam donat tu, macam kuih donat. Tapi kalau magnet butang dia tak ada lubang kat dalam dia. Jadi kalau kamu nampak magnet tu bulat, sama ada dia cincin ataupun butang. Tapi kalau dia ada lubang dekat dalam dia macam kuih donat, maksudnya dia ialah magnet cincin. Okey, jadi kita teruskan kepada apakah objek yang boleh ditarik oleh magnet? Magnet ni menarik objek. Jadi, objek yang macam mana ditarik oleh magnet ni? Okey, kita lihat satu persatu. Apakah objek yang boleh ditarik oleh magnet? Okey, kita tengok pada gambar yang pertama. Bermula daripada sebelah kiri. Itu gambar pembaris yang diperbuat daripada plastik. Okey, adakah pembaris plastik boleh ditarik oleh magnet? Tidak. Pembaris plastik tidak boleh ditarik oleh magnet. Seterusnya, kita lihat pula objek yang kedua iaitu pemadam. Adakah pemadam boleh ditarik oleh magnet? Pemadam diperbuat daripada getah. Jadi, pemadam tidak boleh ditarik oleh magnet. Seterusnya, objek yang ketiga ialah pensel. Adakah pensel boleh ditarik oleh magnet? Pensel diperbuat daripada kayu. Jadi, bahan yang diperbuat daripada kayu tidak boleh ditarik oleh magnet. Objek yang seterusnya ialah paku. Paku diperbuat daripada besi. Adakah besi boleh ditarik oleh magnet? Ya, besi boleh ditarik oleh magnet. Jadi, paku boleh ditarik oleh magnet. Seterusnya, penutup botol ini diperbuat daripada besi. Juga boleh ditarik oleh magnet. Mari kita lihat pula pin baju ini. Pin baju juga diperbuat daripada besi. Dan pin baju boleh ditarik oleh magnet. Lihat pula tombol pintu dekat bawah tu. Tombol itu diperbuat juga daripada besi. Jadi, tombol boleh ditarik oleh magnet. Yang akhir sekali ialah 3 botol air yang diperbuat daripada plastik tu. Okey. 3 botol air yang diperbuat daripada plastik ini tidak boleh ditarik oleh magnet kerana diperbuat daripada bahan plastik. Jadi, kamu boleh lihat dekat sini kesimpulannya, objek yang boleh ditarik oleh magnet ialah objek yang diperbuat daripada besi ataupun logam. Pelbagai jenis logam boleh ditarik oleh magnet. Jadi, sebagai tugasan, kamu boleh cuba lekatkan magnet yang ada di rumah kamu pada pelbagai jenis objek. Dan kamu boleh kelaskan objek apa yang boleh ditarik oleh magnet dan objek apakah yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Okey. Jadi, pada hari ini kita sudah pun mengenali pelbagai penggunaan magnet dalam kehidupan seharian. Kita juga sudah pun mengenali ada 6 bentuk magnet. Dan yang ketiga, kita juga telah mengenali pelbagai jenis objek yang boleh ditarik oleh magnet dan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Cikgu harap kamu faham pembelajaran kita pada hari ini. Dan jika ada sebarang persoalan, kamu boleh terus maklum kepada cikgu. Okay, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.